Operasi pencegahan maksiat yang dilakukan oleh pihak berkuasa agama sering menimbulkan perdebatan dan juga polemik yang hangat. Antaranya berkenaan dengan pencerobohan terhadap hak privasi individu. Begitu juga berkenaan dengan sejauh mana tanggungjawab kerajaan dalam menguatkuasakan perkara-perkara berkenaan moral terhadap rakyatnya. Pada bahagian pertama ini, kita akan membincangkan sejauh mana dakwaan bahawa tidak wujud apa yang dinamakan sebagai hak peribadi ataupun hak privasi di dalam Islam. Jadi kita pada kali ini akan membincangkan tentang keutamaan privasi ataupun hak peribadi di dalam Islam, terutamanya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga di dalam asar para sahabat. Pertamanya, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membincangkan tentang keutamaan perlindungan ataupun nilai privasi ataupun hak peribadi. Pertamanya, nilai privasi ini dibincangkan di dalam konteks hubungan sesama ahli keluarga di dalam rumah. Justru itu, di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat ke-58, Allah berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan di tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya." Jadi jelaslah daripada ayat ini bahawa di dalam konteks perhubungan sesama keluarga di dalam rumah sekalipun terdapat apa yang dinamakan sebagai privasi, bila mana masing-masing ahli keluarga perlu untuk meminta izin antara satu sama yang lain apabila ingin memasuki ke bilik ataupun kediaman peribadi anggota keluarga yang lain. Manakala dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah An-Nur ayat ke-27, membincangkan tentang hubungan privasi dengan orang yang datang daripada luar, daripada rumah. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya." Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita supaya sentiasa mendapatkan keizinan sebelum kita memasuki suatu kediaman milik orang lain. Manakala ayat yang ketiga, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, membincangkan dengan lebih detail lagi berkenaan dengan persoalan yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain." Jadi dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan kita sebagai orang yang beriman supaya sentiasa mengelakkan daripada sikap saling mencurigai, bersangka buruk, apatah lagi mengintip ataupun mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Begitu juga di dalam hadis baginda SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan privasi dan juga perlindungan ruang peribadi ini. Antaranya di dalam satu hadis, baginda Nabi SAW melarang kita untuk mencari-cari ataupun membuka aib orang lain, kerana barang siapa yang mencari-cari ataupun membuka aib orang lain, maka Allah SWT akan membuka aibnya pada hari akhirat kelak. Itu juga baginda Nabi SAW memperingatkan kita apabila kita berjumpa dua orang yang sedang berkata-kata atau berbual sesama mereka, maka janganlah kita menyertai mereka sehingga kita meminta izin terlebih dahulu daripada mereka. Hal ini kerana boleh jadi apa yang mereka bualkan ataupun apa yang mereka bincangkan tersebut merupakan perkara peribadi ataupun privasi yang ingin dilindungi daripada pengetahuan orang ramai. Begitu juga di dalam asar para sahabat, iaitu kisah Sayyidina Umar, Khulafa' Ar-Rasyidin kedua yang terkenal berkenaan dengan pencegahan maksiat. Dalam salah satu kisah tersebut diceritakan apabila mana Sayyidina Umar sedang melakukan rondaan pada waktu malam di Madinah bersama dengan salah seorang sahabat baginda, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Bila mana mereka berdua sedang menghampiri sebuah rumah, kedengaran bunyi yang mencurigakan daripada sebuah rumah, disyaki bahawa sedang berlakunya maksiat dari rumah tersebut. Ketika itu
Saidina Umar meminta pandangan daripada Abdul Rahman bin Auf. Apakah tindakan yang harus mereka lakukan? Adakah mereka perlu untuk menceroboh rumah tersebut dan mencegah perbuatan maksiat yang sedang berlaku di dalam rumah itu? Namun begitu, Abdul Rahman bin Auf memperingatkan Saidina Umar tentang larangan tajassus, iaitu larangan daripada mengintip-ngintip dan mencari kesalahan orang lain. Sejurus saja mendengar larangan berkenaan, Saidina Umar terus berlalu meninggalkan tempat tersebut dan tidak melakukan sebarang tindakan terhadap pemilik rumah tersebut. Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis serta asar daripada para sahabat yang telah kita sebutkan sebentar tadi, jelaslah bahawa dakwaan bahawa tidak ada pemeliharaan privasi ataupun ruang peribadi di dalam Islam itu merupakan dakwaan yang batil sama sekali. Islam ternyata sangat mengutamakan privasi serta kebebasan individu, terutamanya apabila ia dilakukan di dalam ruang peribadi miliknya. Namun begitu, adakah ini bermaksud bahawa pemerintah ataupun kerajaan tidak mempunyai tanggungjawab ataupun peranan sama sekali dalam mencegah kemaksiatan yang berlaku, dalam menguatkuasakan nilai-nilai baik dan perkara-perkara yang makruf di dalam kehidupan masyarakat? Hari ini kita akan bincangkan dan sambungkan pada bahagian yang akan datang, insya-Allah.